Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, teman-teman, kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam ni, insya-Allah. Dan kali kedua saya mai masjid ni. Kali kedua hari tu mai kusuk umrah sekali. Ni kali kedua mai ceramah pula. Jadi saya rasa tuan-tuan boleh anjak mai ke depan. Sebab belakang tu dah makin sempit, saya ingat nanti hilang SOP nanti. Dah mai tu. Tuan-tuan jangan main-main lah ni. Hari ni dah 300 lebih kes tuan-tuan. bukan cerita sakit, kena COVID-19 tu sakit. Nak cucuk hidung tu lagi sakit tuan-tuan. Saya kena dah. Serik tak mau dah. Kena pakai yang ni. Aduh. Tak bersyok kan ni. Ya. Bismillah. Pakai ni berhenti awal sikit. Yang ni berhenti lambat sikit. Sakit telinga kan ni. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ceritanya bukan cerita kena COVID-19 tu sakit. Pergi test, swab test tu pun sakit dah. Serik dah. Kena sekali tak mau dah. Jadi Salih Selamat dan kita ikut je lah SOP. Cara ikhtiar kita lah, ikhtiar. Selain pada tu kita banyakkan berdoa pada Allah. Kita doa pada Allah tu, doa yang kita baca tadi ni 3 doa yang tuan-tuan kena amal setiap hari. Pagi 3 kali, petang 3 kali. 3 doa tu. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul alim. Yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ketiga, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Itu 3 doa tu tuan-tuan amal. Cuma syarat doa ni satu je. Tuan-tuan kena yakin. Serah. Nabi SAW bagi tahu kat kita baca bismillahilladzi la yadhurru tu, dia takkan kena musibah, dia akan terhalang daripada apa jenis musibah pun sehari tu. Kalau dia baca pagi tu sampai ke malam tu, dia akan terhindar daripada apa saja bentuk musibah. Kalau tuan-tuan baca belah malam ni, kita baca ni, dia akan, Allah akan jaga sampai esok. Sampai esok terhalang daripada musibah. Lalu seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ni, dia ambil daripada Sayyidina Uthman bin Affan.
Tiba-tiba dia kena lumpuh. Dia bagi tahu, dia ambil pada Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman ambil pada Nabi SAW. Siapa beramal dengan doa ni, dia tak akan ditimpa musibah. Tiba-tiba dia kena sakit lumpuh. Tu orang duk kata lah, macam mana ni? Hang cerita kata tak kena musibah, tapi hang kena musibah. Dia kata, aku tak berdusta atas nama Sayyidina Osman bin Affan. Aku juga tidak berdusta atas nama Nabi SAW. Cuma pada hari tu aku lupa nak baca doa tu. Hari dia kena, dia jatuh tu, hari tu dia lupa nak baca doa tu. Nak cerita, kalau Allah takdir kita nak kena hari tu, Allah akan lupakan kita dengan doa tu. Kita kena jaga. Ya. Sebab tu kuliah saya, kuliah subuh, kuliah maghrib, saya akan baca ni semua ramai-ramai dengan tujuannya supaya tak lupa. Bismillah. Tuan-tuan, saya lihat semua. Jadi amalan. Syarat dia, tadi pun dekat sempadan Kedah masuk Perak pun dah pasang khemah. Saya risau lah. Kan saya duduk sempadan Kedah, pergi Kedah dengan Perak. Pasang khemah dekat sempadan Kedah Perak tu. Kita pun risau lah ni apa. Pasang khemah ni pasal apa pula ni kan. Takkan nak buat kenduri tepi jalan tu kot. Tak tahulah tuan-tuan. Allahumma salli alaihi. Jangan dia buat PKP pula sudah. Tapi nombor yang hari ni paling tinggi tuan-tuan. Kita tak pernah tinggi ni lagi. Kita tak pernah tinggi ni. Ini paling tinggi ni. Jadi kalau hari tu yang tak pernah sampai nombor ni pun sampai PKP. Harap-harap tak mau PKP lah, dah susah PKP. Tidak ni. Tapi kalau kita tak jaga, bagus. Tempi pasar raya tengok. Tempi. Allah, selera tuan. Mana ada orang jaga SOP? Patok duduk rapat-rapat, tak ada. Buat macam mana? Nak suruh orang buat, orang tak mau buat. Tak tahulah tuan-tuan. Salat selamat. Tapi itu bukan tajuk kita malam ni. Tajuk kita ni berkaitan dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pilih tajuk wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya kita mencintai dan mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ahlus sunnah wal jamaah bersepakat tentang wajibnya, tapi macam tak best yang ni. Yang ni macam best lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini best lagi kan? Ini tak boleh, ni macam dengung sikit. Yang ni best lagi kan? Betul tak? Dia ni dan setuju kan, tak setuju, kalau setuju buat je ni, ya tak setuju buat itu. Nak tengok muka tuan-tuan pun saya tak nampak. Okey, yang ni bismillahirrahmanirrahim. Yang ni bismillahirrahmanirrahim. Mana best? Yang ni. Saya yang tak best, saya tak selesa. Lama duduk kuliah berapa kali saya duduk pegang, dia duduk makin turun, duduk meloreh. Dengung sikit tak best. Tak apa, saya pakai tu lah. Boleh lah. Baik. Okey lah, tak apa. Saya kita ejah-ejah lah lagu-lagu mana kot dia bunyi wing tu. Baik, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ahlus sunnah wal jamaah bersepakat wajibnya mencintai dan mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi daripada kecintaan dan pengagungan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah yang lain, tuan-tuan, kita wajib cinta kat Nabi lebih lagi daripada siapa saja yang ada dalam dunia ni. Makhluk bukan maksud manusia saja. Apa saja, kalau ada makhluk lain yang tuan-tuan cinta lebih daripada Nabi SAW, tak sempurna iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu subhanallah, apa dalil dia? Dalil kewajipan mencintai dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tamanya, salli ala sayyidina Muhammad, pasal apa kita kena cinta kat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubbil lillah. Walladzina amanu asyaddu hubbil lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah SWT. Orang beriman sangat besarnya cinta kepada Allah SWT. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ahlus sunnah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
lebih daripada cinta mereka kepada diri anak-anak mereka, sebagaimana yang terdapat sebuah kisah daripada Umar radhiyallahu anhu, iaitu sebuah hadis daripada sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu berkata, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun biyadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, faqala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Allahu Rabbi. Dan sallallahu alaihi wasallam. Tak ada, Sayyidina Umar kata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Hisham ni cerita, kami mengiringi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda menggenggam tangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Waktu duduk berjalan tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini sunnah kita ni, pegang tangan orang yang kita cinta ni. Nah, Nabi jalan dengan Sayyidina Umar pegang tangan. Tuan-tuan jalan dengan Tok Imam pegang tangan ni. Lalu kau pegang kepala batas tu, nak jalan pegang tangan tu. Orang tengok lain macam. Kita dah tengok. Kan? Tapi sebelah macam tu, itu. Baru kita tengok ada sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh mana jalan pergi masjid, jalan pegang tangan. Kita orang Melayu je. Buat pelik pegang tangan gitu. Hala ni zaman PKP jangan duk pegang tangan gitu. Salam pun tak boleh nak buat macam tu sama bila sat. Nah, tuan-tuan, kalau ada kawan-kawan kita suruh tangan nak salam, dia buat macam tu, kita jangan marah dia. Nah, sebab tuntutan untuk menjaga diri daripada kebinasaan. Ada pahala dia. Allah sebut dalam Quran, jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Lah ni Allahumma salli ala Muhammad, di antara cara yang mudah untuk spread, tuan-tuan tahu tak yang virus yang baru masuk ni? Ialah dia panggil super spreader ke apa. Tuan-tuan, yang mai daripada Indonesia dan daripada Filipina yang terbaru ni masuk ni. Sangat cepat merebak. Subhanallah. Dan tuan-tuan, saya nak pesan beberapa benda. Waktu ni. Allah sebut, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, taat kamu kepada Allah, taat kamu kepada Rasul, dan kepada pemimpin-pemimpin daripada kalangan kamu. Ulama mufassir sebut, taat kepada Allah, ketaatan yang mutlak. Tak ada bincang, tak ada kompromi. Taat kepada Rasul, ketaatan yang mutlak, tak ada bincang, tak ada kompromi. Wa ulil amri minkum, dia tak ada ati'u di depan. Ulama mufassir kata apa? Ketaatan kepada ulil amri bergantung kepada ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul. Selagi mereka memerintahkan kepada perkara yang harus dan tidak bercanggah dengan syarak, maka wajib taat. Nabi sebut dalam satu riwayat, sallallahu alaihi wasallam, dengar dan taatlah kepada pemimpin daripada kalangan kamu, walaupun perkara tersebut perkara yang kamu tidak suka. Tambah-tambah lah ni kerajaan kita suruh tu, ikut nak buat macam mana? Sudut bercanggah ni, tersudut bergaduh lah, bergaduh isu semayang rapat, isu tak payah salam, main agenda Yahudi, Freemason, blablabla. Tak apalah, kita tak terpisat lah yang tu. Sebab kita dengar pilah sat dan tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, sabak sat. Mana kita pun rindu nak semayang apa-apa. Mana tuan-tuan pilih mana? Tuan-tuan pilih semayang apa-apa, tuan-tuan pilih semayang jarang-jarang lagu ni, ataupun tuan-tuan pilih langsung tak boleh main masjid. 3 bulan tak boleh main masjid tuan-tuan. Betul ni? Tulis bukan main dalam Facebook, marah lah apa semua tuan. Main buka masjid, dia tak main pun. Kawan yang marah sangat tu. Nak cerita tak kisahlah. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi tuan-tuan, di antara kita semayang jarang-jarang lagu ni, itu lebih baik lagi daripada kita langsung tak boleh main masjid tu 3 bulan. Ikutlah dulu tuan. Ada benda yang lebih besar lagi, lebih mudarat lagi ni, penyakit bahaya, mati tuan, jangan main-main. Ada yang mati, orang yang antibody rendah, ada yang ada penyakit-penyakit dengan ciuman darah tinggi ni. Allahumma salli ala sebab penyakit-penyakit yang kronik ada dalam tubuh badan dia tuan-tuan, dia mudah untuk mendapat penyakit ni dan dia mudah untuk, sebab tu tengok yang kes-kes kematian tu biasanya ada orang yang penyakit yang tu. Ikutlah tuan nak buat macam mana? Sebenarnya tak boleh salam, tak apa, tak boleh salam, tunggu sat. Pertama, taat pada perintah. Yang kedua,
perintah Allah untuk menjauhkan diri kita daripada penyakit, jauh diri kita daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudaratan apa semua sebagainya. Maka kita ikut perintah Allah, dapat pahala lagi. Tadi taat pada pemerintah, dapat pahala. Ni jauh diri kita daripada penyakit pun dapat pahala lagi. Nabi SAW sebut, kalau ada satu penyakit, jangan masuk kat sana. Kalau ada orang kat sana, jangan keluar. Nah, tempat saya, walaupun Kedah, boleh keluar lagi lah. Saya duduk dekat belah ni. Bandar Baru sempadan dengan Perak. Jauh lagi lah daripada tempat yang duduk ada tu. Tapi takut jugalah sebab nama Kedah kan. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan pun Penang pun ada kes dah ni. Tidak ni, hari ni ada berapa kes ni Penang? Ada 2 kes, 3 kes hari ni. 3 kes. Dan hati-hati. Nah, kita tak tahu sallallahu alaihi Muhammad. Jauh dari kita daripada benda ni pun ada pahala lagi. Yang ketiga, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan tak boleh buat pada waktu yang macam ni, yang dulu tuan-tuan boleh buat, yang tuan-tuan biasa buat, tapi tak boleh buat, Allah akan kira macam kita duk buat. Nabi SAW sebut tentang perkara yang kita tak boleh nak buat waktu kita bermusafir dan kita waktu sakit. Allah akan bagi pahala seperti mana kita duduk dalam keadaan sihat dan keadaan kita bermukim. Dulu tak boleh, dulu kita duduk semayang, jaga sangat semayang rapat-rapat. Jaga sangat nak duduk saf paling hadapan macam Nabi SAW sebut. Kalau umatku tahu betapa besarnya ganjaran pahala duduk di saf paling hadapan dan Allahumma salli ala sayyidina melongkan azan, maka semua orang akan berebut untuk mendatanginya walaupun sampai terpaksa cabut undi. Nabi SAW sebut. Nabi SAW sebut Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang merapatkan saf. Bukan main-main. Yang tu kita jaga sangat dulu ni. Alah ni Allah bagilah walaupun kita tak dapat buat. Walaupun kita tak buat sebab kita tak boleh nak buat. Maka Allah bagi pahala, takut apa? Terus ada bagi dulu. Ni kita ikut je, sabar je tuan-tuan. Nah, sallallahu alaihi wasallam, tak boleh salam. Jangan nak marah kawan-kawan kita buat macam ni. Oh, agenda Yahudi, agenda Freemason apa. Salah, tak terpisat lah. Tak mau buat macam ni sudah. Buat macam tu. Dia buat macam ni. Buat macam tu kan. Aku suka lah tuan-tuan. Ni tunjuk bentuk penghormatan. Bukan kita nak apa. Jadi, cerita balik pada kisah kita ni, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan Nabi SAW jalan berpegangan tangan. Tanda kecintaan. Tanda cinta tu, tanda kasih tu. Orang yang bercinta, Allah Rabbi, jalan pegang-pegang tangan. Kan? Waktu kita baru-baru kahwin dulu. Ingat? Malah ni tak pegang tangan dah. Dulu kalau bini tersepak batu, marah kat batu. Apalah batu ni duduk tengah jalan, bodoh sungguh batu ni, marah kat batu. Bini sepak batu, kita apa? Tak nampak kat depan tu. Gitulah. Waktu baru-baru tu, subhanallah, jalan pegang tangan. Pasal apa? Tengah kemuncak cinta, jalan pegang tangan. Dan Allah SWT, tuan-tuan. Dan Islam tak limit kepada lelaki dan perempuan. Lelaki sama lelaki, jalan berpegang tangan, tanda cinta. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan jangan pandang pelik. Kecuali dia ada niat yang lain, itu lain ceritalah. Benda kita tahu. Tapi mau pas tu dua-dua pakai serban, dua-dua pakai kopiah tu, itu bukan maksud yang lain kot, itu maksud yang baik. Macam mana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Waktu jalan pegang-pegang tangan suami dan isteri pula. Nabi dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, waktu tu apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Anta habbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah sallam, sungguh engkau sangat aku cintai, melebihi daripada apa sekalipun kecuali diriku sendiri. Patut tak? Tu kira kemas tak ke tu? Kemas dah tu. Rasulullah, aku sangat cinta kat kamu. Cinta lebih daripada anakku, mak ayahku, daripada apa saja yang ada kat dunia ni, semua engkau lebih Rasulullah kecuali diriku sendiri. Patut tak tu? Patut dah, patut sangat dah. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, patut sangat dah. Tapi apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadihi
hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an wallahi anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Allah Rabbi. Lalu kata Nabi SAW kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, sehingga aku sangat engkau cintai lebih daripada dirimu sendiri. Nah, cinta kat aku? Tak, kamu masih belum cinta lagi kat aku. Sampai bila ni? Sampai kamu cinta kat aku lebih pada dirimu sendiri. Waktu tu baru betul-betul kamu cinta kat aku. Lebih kurang macam itulah maksud daripada Nabi SAW. Kita cerita dia bukan cerita lebih pada diri kita sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Tang awal tadi lebih pada yang lain pun tak ada lah kat kita dengan Nabi SAW ni. Setuju tak? Faham tak saya duk cakap apa ni? Dia cerita ni anak kita kat rumah tu. Betul-betul tak kita cinta kat Nabi lebih pada kita cinta kat anak kita tu? Yang kita sanggup apa saja kat anak kita tu. Betul-betul kita tu isteri kita tu, suami kita tu, betul-betul tak kita cinta kat Nabi lebih pada kita cinta kat isteri dengan suami kita tu? Ataupun mak ayah kita, mak kita tu, betul-betul tak tuan-tuan cinta kat Nabi lebih pada mak kita? Tuan-tuan, tang awal tadi kita kalah dah nak cerita ni. Tapi kata, dak, selagi kamu cinta kat orang lain lebih pada aku, cinta kat diri kamu lebih pada aku pun tak sempurna iman. Allahu Rabbi. Lalu apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Umar al-an. Wallahi, sekarang ni wahai Rasulullah, wallahi demi Allah, engkau sangat aku cintai, ilayya min nafsi, amsali ahabba ilayya min nafsi. Aku cinta pada engkau lebih daripada aku cinta pada diriku sendiri. Lalu kata Nabi SAW, al-an ya Umar. Lalu apa kata Nabi SAW? Sekarang ni adalah engkau benar wahai Umar. Ini baru betul-betul. Allah Rabbi, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mai tahun ini tuan-tuan, kita dengar hadis-hadis ni, kita kata apa? Tak ada. Nah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih pada aku lebih lagi daripada kasih pada Allahumma salli Muhammad, anak pinaknya, lebih dia kasih daripada mak bapaknya, dan lebih dia kasih daripada manusia seluruh. Tak sempurna iman, tak sempurna iman. Bukan maksud tak beriman, tak sempurna iman kata ulama. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam mana nak mati dalam keadaan iman tak sempurna? Tuan-tuan, jadi menjadi dalil di sini kata ulama sallallahu alaihi Muhammad bahawa wajib dan harus didahulukan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaan sallallahu alaihi Muhammad kepada selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melainkan kecintaan kepada Allah. Sebab mencintai Nabi SAW adalah mengikuti sekaligus keharusan dalam mencintai Allah. Mencintai Rasulullah adalah cinta kepada Allah SWT. Ia bertambah dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah dalam hati seorang mukmin dan berkurang dengan berkurangnya kecintaan kepada Allah. Cerita dia, kalau tuan-tuan kata tuan-tuan cinta kat Nabi, betul-betul tuan-tuan sedang mencintai Allah. Kalau tuan-tuan kata cinta dekat Allah, tuan-tuan mesti cinta kat Nabi SAW. Tanda kita kurang mencintai Allah bila kita kurang mencintai Nabi SAW. Lalu itulah level dia. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Macam mana nak cinta kalau kita tak kenal? Macam mana nak cinta kalau tak kenal? Sebab tu ulama kata, sebab tu orang tua-tua dulu kata apa? Tak kenal maka tak apalah. Waktu orang muda-muda kata, tak kenal maka tak apalah. Bukan tak apalah, tak kenal maka tak cinta. Sebab syarat mencintai mesti mengenali dulu. Kita tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, mak kita tu kita sayang pasal apa? Kenal dia sungguh-sungguh. Tu kita sayang dia.
kita rasa pengorbanan dia, susah payah dia dengan kita. Suap nasi kat mulut kita waktu kita kecil-kecil dulu. Ingat kita dia berjaga tengah malam. Sebab apa? Sebab kita sakit, kita demam. Dia pernah doa minta ni. Waktu kita demam, minta demam tu mai kat kita. Mai kat dia. Ada yang waktu tengah sakit teruk dia kata apa? Ni bagi sakit anak tu mai kat dia. Sampai ke tahap sanggup ni. Ada itu saya berjumpa seorang perempuan, dia jadi ketumbuhan dalam perut dia waktu tu dia mengandung. Dia mengandung. Ada ketumbuhan dalam rahim dia. Doktor kata apa? Dia kata zat yang patutnya sampai kat budak tu tak sampai. Dia pergi dekat ketumbuhan tu. Lalu doktor bagi option kat dia. Kau kena buat operation. Kena buang ketumbuhan tu. Dia kata, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, tapi risiko dia apa? Kalau kau buat operation buang ketumbuhan tu, mungkin baby ni juga akan dia akan gugur kandungan tu. Kandungan tu akan gugur. Waktu tu kandungan tu baru. Berapa bulan ni? Bawah 4 bulan. Tapi kalau kau tak buat operation ni, kemungkinan boleh membahayakan nyawa kau sendiri. Saya nak tanya orang lelaki-lelaki. Kalau tuan-tuan mengandung lah, memang tuan-tuan tak mengandung lah. Perut je nampak mengandung, 9 tahun lah, bukan 9 bulan. Kalau kita orang lelaki-lelaki cerita option macam ni mengandung ni, 2 pilihan. Kalau buat operation, bayi yang dalam perut tu mungkin akan gugur. Tapi nyawa selamat. Tapi kalau tak buat operation, risiko kemungkinan dia akan mati. Tuan-tuan nak buat option apa? A, B. B yang mati. Payah tuan-tuan bercakap, tuan-tuan tutup mulut. Saya pun tak tahu tuan-tuan setuju. Tak faham. Nah, kita orang lelaki-lelaki pikir guna. Yang kedua lah, tak saya cakap banyak-banyak lah. Nah, boleh buat keputusan waktu tu juga. Tapi mau cerita orang perempuan tak sama macam orang lelaki pikir tuan-tuan. Dia boleh, tak apa nanti saya balik consider dulu. Nanti nak pick up dulu. Dia boleh tanya orang tu, tanya orang ni, tanya orang tu, tanya orang ni. Kok boleh lagi boleh selamat. Dan dia sanggup kalau tak apalah risiko nyawa dia tak apa janji anak. Padahal anak tu tak ada lagi dalam perut tu. Oh nak cerita tuan-tuan. Sallallahu Alaihi Wasallam tu. Pengorbanan seorang ibu. Lepas tu bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjumpa dengan seorang lelaki yang gendong mak dia. Waktu duduk tawaf, dia duduk dokong mak dia tawaf. Lalu mak dia jumpa dengan Sayyidina Umar, dia kata Rasulullah, terbalas tak jasa mak, terbalas tak jasa ni. Ibu aku ni dengan aku buat macam ni, terbalas tak jasa ni? Dia tidak. Walaupun dengan setitik peluh yang keluar waktu dia melahirkan kamu pun takkan terbalas. Nak cerita. Dan Rasulullah SAW, maka cinta kat mak sampai macam tu sekali. Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasal apa? Kita rasa pengorbanan dia, susah payah dia, kasih sayang dekat kita. Tuan-tuan, tak ada manusia yang begitu besar pengorbanan dia nak banding dengan Nabi SAW. Pasal apa? Tak kenal cerita dia. Kita tak kenal. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada manusia yang penuh kasih sayang nak banding dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak kita sayang kat kita. Tuan-tuan, Nabi sayang kat kita, punya nak selamat kat kita. Tuan-tuan, mak kita sayang kat kita, ambil berat pasal kita, jaga kita ni. Sebab apa? Sebab kita hidup dan dia nampak di depan mata dia. Nabi SAW sayang kita dan sanggup berkorban apa saja, hatta nyawa dia, tuan-tuan, untuk kita yang dia tak pernah berjumpa pun. Tak hebat lah? Lagi hebat. Kita berhenti saat untuk azan kot. Berhenti saat untuk azan. Silakan. Jadi Alhamdulillah, tuan-tuan, macam tu kecintaan kita kepada ibu kita. Pasal apa? Pasal kita nampak pengorbanan ibu kita. Maka kalau kita baca sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana kita akan menjumpa subhanallah betapa besarnya pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat kita, bukan setakat waktu para sahabat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kita yang hidup selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, bahkan nanti bangkit di padang mahsyar dan nanti pun Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berkorban, bersusah payah untuk kita. Maka selayaknya tak ada orang yang lebih kita cinta lebih pada baginda Nabi SAW kalau nak dikira dari segi pengorbanan. Nak kira pada kasih sayang, tak ada manusia yang sayang
dekat kita, subhanallah, Jumaat tuan-tuan, nak dibandingkan dengan sayangnya baginda Nabi SAW dekat kita. Waktu Nabi SAW bangkit di padang mahsyar pun, bangkit padang mahsyar, ummati cari kita lagi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu yang kedua, pasal apa cinta dekat Nabi SAW? Mencintai Nabi membawa kepada kemanisan iman. Nah, saudara-saudara, membawa kepada kemanisan iman. Sebagaimana Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang kalau 3 perkara ni ada pada diri-diri kita semua, kita akan mendapat akan kemanisan iman. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tahu mana iman ni apa? Mana iman ni rasa sedap, rasa lazat, rasa khusyuk dalam urusan ibadat. Semayang rasa sedap, baca Quran sedap, zikir, sehingga dia akan bersusah payah untuk mendapatkannya. Qiyamul lail, pasal apa susah payah sangat pukul 3, 4 pagi bangkit dah? Sebab sedap. Quran, pasal apa yang bersungguh sangat nak baca? Sebab sedap. Zikir istighfar, pasal apa yang bersungguh sangat nak buat, kalau tak buat rasa gelisah ni? Sebab sedap. Macam mana orang dapat sedap ni? Bila dia dapat halawatul iman, kemanisan iman. Dan macam mana cara nak dapat kemanisan iman? Nombor 1 sekali, syarat nak dapat kemanisan iman, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila dia mencintai, hendaklah dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada dia cintai yang selain daripada keduanya. Maksud dia, syarat nombor 1 sekali nak dapat kemanisan iman, Allah dan Rasul duduk paling atas sekali dalam ranking kasih sayang kita ni. Tang ni kalah dah. Kasih sayang ni tuan-tuan, dia kadang-kadang bukan tunggu cakap, dia terzahir dengan perbuatan. Nah, kita dulu waktu bercinta, sembang 3-4 jam. Nah, pakai public phone dulu, bawa duit shilling penuh-penuh dalam poket ni. Nah, ceria masuk, dia gulung wayar dan bawah wayar telefon. Kan sedap duduk cakap apa tu? 2 jam, 3 jam tak sedap. Berasap telinga-telinga tu. Telefon ni. Habis bateri lah. Cakap habis bateri. Tunggu saat ni. Bateri nak habis ni. Pergi ambil charger. Ubah charger. Cakap, pom, telefon meletup. Tak? Orang bercerita macam tu. Salih alaihi wasallam. Suka bersembang, suka bercerita, bercakap, benda. Salih alaihi wasallam. Pasal apa? Ada saja benda dia nak luah, ada saja benda dia nak cerita. Orang bercinta. Orang yang bercinta dengan Allah. Tuan-tuan, macam tu, bangkit 3-4 pagi, sembang dengan Allah. Luah aja apa? Luah perasaan dia, cerita apa yang dia lalui, sembang dengan Allah. Cinta. Dan ini, sallallahu alaihi wasallam. Orang bercinta, sallallahu alaihi Muhammad, suka sebut nama. Orang bercinta ni, dia suka sebut nama. Mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu baru-baru kahwin, subhanallah, tuan-tuan, bubur tulis. Nak balik rumah. Daripada apa? Daripada pejabat dah balik rumah dah. Tulis dalam Facebook. Tunggu sekejap ya, abang nak sampai rumah dah. Abang rindu, tulis kat Facebook. Rindu kat isteri, mesej dekat dia seorang-seorang, sudahlah buka dalam Facebook tu. Pasal apa? Berapa ramai friend list dia yang termuntah. Saya nak cerita. Tak ada marah kat orang waktu tu. Dia nak luah, dia nak cerita. Nak buat macam mana? Nak tunjuk, dia nak buat orang cerita macam tu. Nah, saya Muhammad. Dan kita mencintai Nabi SAW dengan kita memperbanyakkan sebut nama Nabi SAW. Salawat pada Nabi SAW. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan cinta dengan seorang, tuan-tuan nak duduk dekat-dekat dengan dia. Kalau kita bercinta dengan seorang, kita nak duduk dekat-dekat dengan dia. Nak pergi rumah dia selalu, nak duduk dengan dia selalu. Orang bercinta dengan Allah, selalu nak duduk dengan Allah. Duduk di rumah dia. Rumah dia mana?
Ni rumah dia. Sayyidina Ali bin Muhammad. Kita bila duduk dalam rumah Allah, kita selesa tak? Seronok tak macam mana kita duduk di rumah kekasih kita yang kita macam tak mau nak keluar tu? Duduk sejam duduk kat rumah. Masa macam, sat saja nak kita duduk ni. Tu orang mencinta kita lah. Kita duduk dalam rumah Allah. Baru setengah jam kuliah. Pasal apa? Pasal macam lama. Kau berapa lah nak habis berasa? Nak? Nyakak ni. Nak pi. Daripada rumah dia memang nak keluar lah. Memang duduk, aku nak pergi kuliah ni. Tapi memang duduk rasa, pasal apa panjang ni aku kuliah ni. Gitu. Tak selesa, tak seronok. Dah tengok. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut tentang ukhdurul Jum'ah, kata Nabi SAW. Ini pesan Nabi SAW kat orang lelaki-lelaki. Ukhdurul Jum'ah, mai semayang Jumaat orang lelaki-lelaki. Nabi suruh. Waddu minal imam, mai duduk dekat-dekat dengan imam. Nabi suruh pergi semayang Jumaat, lepas tu mai duduk dekat dengan imam. Jangan duduk jauh-jauh waktu khutbah. Ni pun tanda cinta lah. Kalau kita cinta kat seorang, nak pergi rumah dia, nak duduk dekat dengan dia, tang mana kalau tuan-tuan cinta kat seorang tu, tak boleh describe rumah dia tu, maksud tuan-tuan belum cinta lagi ya. Waktu sekolah dulu tuan-tuan, duduk kayu basikal. Duduk kenal kat anak tukang kebun ke, duduk kenal dengan anak cikgu ke. Tak boleh jumpa tuan dia, tengok bumbu rumah pun jadi ya. Dulu-dulu lah. Lah ni tengok Facebook, tengok Instagram. Orang dulu-dulu. Kayu basikal depan rumah. Dia boleh cerita detail rumah tu lagu mana. Tu baru cinta sungguh-sungguh. Dia ni. Dapur dia tang mana, lagu mana, kedudukan rumah dia, kedudukan TV dia apa. Tahu. Tu baru cinta sungguh-sungguh ni. Ini pi rumah Allah tuan-tuan Salih Aziz Muhammad. Nak masuk kok mana pun tak tahu lagi. Duduk di luar lagi selesa pada duduk kat dalam. Nabi suruh mai duduk dekat dengan imam. Siapa yang suka pilih duduk jauh-jauh dengan imam, kata Nabi pada hari Jumaat, maka nanti dia akan dibelakangkan tempatnya dalam syurga. Fa in dakalaha, walaupun dia dapat masuk syurga. Dia boleh masuk syurga dah, tapi tempat syurga dia duduk belakang-belakang. Dulu, pasal apa? Pasal waktu hidup di dunia dulu, dia suka duduk jauh-jauh daripada imam waktu sembahyang Jumaat. Boleh tak tu? Nanti isteri kak balik tengok, tanya suami, abang kalau abang sembahyang Jumaat, abang selalu duduk tang mana? Tanya dia. Dia tak main kuliah malam ni. Saja tengok abang dia lagi tanya, abang kalau abang pergi main Jumaat, abang suka duduk tang mana? Dia kata, pernah pergi tak masjid tu? Abdul Rahman, Ibadur Rahman pernah? Tahu tak? Bila kita parking kereta, parking motor tu, masuk tepi tu belah kanan tu, belah belakang. Oh, tang tu tandas bang. Tang tu. dia punya pot rupanya dekat dengan tandas tu. Subhanallah. Tuan-tuan, ni ke yang kata nak pi, nak masuk syurga Jannatun Naim, nak masuk syurga Firdaus ni. Syurga Firdaus ni syurga paling tinggi kata Nabi. Kalau kamu nak minta syurga Firdaus. Dia duduk di bawah arasy Allah, dan kamu akan kamu akan dapat tengok Allah sehari 2 kali. Cinta sungguhlah sampai boleh tengok Allah sampai sehari 2 kali ni. Seronok sangatlah. Tapi waktu hidup di dunia, nak pi masjid pun pilih paling dekat dengan tandas lagi daripada pilih dekat dengan mihrab. Faham tak ni? Macam kena je. Marah saya pula. Cerita. Saya tak cerita orang tak mai. Sudah ceritalah orang tak mai tu. Ini cerita kita yang mai ni. Cinta lagu mana? Tak ada benda yang kami cinta lebih pada cinta pada Allah. Pergi rumah dia pun pergi duduk jauh-jauh belakang-belakang. Kita nak jadi orang pertama, kita nak jadi orang paling last masuk, kita nak jadi orang paling awal keluar pada rumah. Gelisahnya hari Jumaat tu, kalaulah tak kena tak wajib sembahyang Jumaat, agak tak main lah apa kita ni. Dah nak cerita. Macam tu ke cinta ke Allah lebih? Patutlah sembahyang tak pernah khusyuk. Patutlah ibadat tak pernah sedap. Patut Quran tak pernah sedap baca. Patut zikir. Pasti kita tak pernah terikat pun. Dan tak ada bukti pun. Kata, ambil satu bukti ni. Suka duduk di rumah Allah. Kata cinta ke Allah kan? Yang mulai tak saya cerita lah.
Spend masa dengan Allah, sembang-sembang, tak usah cerita lah. Kita ni, cerita duduk dalam rumah Allah pun, satu je, salah satu contoh, mencintai Allah SWT, pun dah out lah. Patutlah tak ada cerita mana iman yang para sahabat duk baca Quran sampai tak boleh nak berhenti 30 juzuk tu. Satu sembahyang witir Sayyidina Osman boleh khatam 30 juzuk Quran. Pasal apa? Sedap punya bacaan. Abad seorang sahabat Nabi SAW tengah sembahyang ni baca surah Al-Kahfi, musuh mai tembak panah cuk melekat kat tubuh badannya, tak boleh nak berhenti. Orang tanya pasal apa tak berhenti tadi kena panah ni? Kita aku tak tahu tang mana nak berhenti, sedap sangat tengah baca tu. Pasal apa jadi lagu tu? Maneh iman. Kita buka Quran cari tang mana nak berhenti je. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas ayat saya berhenti dah lah. Syaitan kata kita pun yes boss. Itulah kita. Kata Allahumma salli ala ceritanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, kata Nabi SAW, syarat untuk mendapat kemanisan iman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa inna yuhibbul mar'a, salli ala sayyidina Muhammad, wa inna yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illallah. Dan tidaklah dia mencintai seseorang melainkan dia mencintainya kerana Allah SWT. Dia cinta kat seorang di kalangan orang Muslim ni bukan cinta pasal apa-apa, bukan sebab handsome dia, bukan sebab segak dia, bukan sebab akhlak dia, bukan sebab apa-apa. Dia cinta kat seorang tu kerana Allah. Tak kiralah dia tu asal dia mengucap dua kalimah syahadah, dia tu orang yang aku kena cinta dekat dia. Cinta tu semata kerana Allah. Tahun ni pun selamat dah kita. Habis dah kita. Tahun ni pun tak ada dah. Ya ni. Sebab kita suka kat seorang tu pasal apa? Pasal dia baik. Suka kat seorang tu pasal apa? Pasal dia tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad handsome. Suka dia pasal apa? Pasal dia segak, pasal dia cantik. Ni orang yang tak segak, ni orang yang tak cantik, ni orang yang tak baik. Pasal apa dia suka semayang? Pasal ni orang yang tak semayang. Macam mana nak ajak dia untuk kembali semayang supaya dia balik masuk syurga sama-sama kita? Dan yang ketiga ni part yang antara part yang susah juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Kata Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak suka untuk kembali ke kekufuran. Salli ala sayyidina Muhammad, setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia tidak mahu dilemparkan ke dalam api. Dia tak suka untuk kembali kepada kemaksiatan, kekufuran dia. Setelah Allah mengeluarkan dia daripada kekufuran tersebut, macam mana dia tak suka dilemparkan ke dalam api. Ini pun susah ya. Kita pernah buat maksiat. Benci sungguh maksiat yang kita pernah buat dulu ni. Benci sungguh. Tu baru boleh dapat kemanisan iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharuskan adanya penghormatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila kita kata kita cintakan Nabi SAW, terzahir pada sisi kita ni penghormatan pada Nabi SAW. Macam mana penghormatan tu? Penghormatan sebut nama, kita tak sebut nama Muhammad. Kita tak kata Muhammad saja. Kita kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni. Boleh. Kalau dekat tempat kita ni ada YB yang berhormat. Dulu duk makan roti canai sama dengan kita lah pagi-pagi. Nah ni. Dulu duk main bola petang-petang sama dengan kita. Tahu-tahu pupup tanding belah raya jadi YB. Bukan sekat YB, jadi menteri. Boleh tak agak-agak nak terima? Hei, lagu tu. Jom minum teh tarik jom. Boleh tak kata? Takut. Orang pandang kita tak elok pasal apa? Duduk Allah angkat darjat dia sikit, dah level kedudukan dia berbeza, ada sikit penghormatan. Nah, tidak ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada sikit sesuai lah dengan kedudukan dia tu. Tak apa, tak salah. Nah, dan dia pun kadang-kadang kawan kita tu bukan minta lagu tu pun. Tak salah dia panggil YB kat aku, segan lah aku, malu aku ni. Nah, tapi kita lah rasa macam tak patut sangat. Tapi ada pula anak-anak kita tuan-tuan, anak-anak kawan-kawan kita subhanallah dulu duduk main rumah kita makan nasi tengah hari apa semua. Besar mengaji tuan-tuan pi sampai Mesir, pi mana balik-balik jadi ustaz, jadi ulama. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, takkan nak panggil dia, "Oi mat." Tak ni. Tak panggil Husin, kita panggil pak dia, panggil ustaz, sesuai dengan penghormatan
dengan kedudukan dia, kemuliaan dia. Apatah lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penghormatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya kita panggil dia dengan panggilan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi yang salli alaihi demikian keadaan dia, penghormatan. Yang keduanya, salli ala sayyidina Muhammad dalam keadaan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam terzahir dengan ketundukan. Apa maksud ketundukan? Menuruti segala perintah-perintah dan meninggalkan segala larangan-larangan yang telah disampaikan Nabi SAW. Patuh. Nabi kata, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang pada kamu, hendaklah kamu tinggalkan. Apa yang aku perintah pada kamu, hendaklah kamu lakukan yang sedaya termampu oleh kamu. Tuan-tuan, jadi kalau tak ikut perintah Nabi, lepas tu kata sayang kat Nabi, macam tak kena. Kalau tuan-tuan betul, tuan-tuan sayang kat Nabi tak ni? Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab Ustaz. Sayang kat Nabi tak? Sayang tak? Nabi tak pernah tinggal semayang ba'dah isyak. Contohlah. Kan? Nabi tak pernah tinggal semayang witir. Sampai ada sebahagian sahabat, ada sebahagian mazhab yang mewajibkan semayang witir sebab dalam riwayat Nabi tak pernah tinggal semayang witir. Imam Syafi'i tak meletakkan dia sebagai wajib, sunat muakkad. Pasal Nabi SAW sebut dalam satu riwayat yang lain, yang wajib hanya 5 tu ya, selebihnya sunat. Tapi perbuatan Nabi, Nabi tak pernah tinggal semayang witir. Tuan-tuan cinta kat Nabi SAW nak? Tadi hangguk kami ni tak pada hangguk dah siapa? Tuan-tuan, ikutlah, buatlah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, Nabi suruh tinggal yang haram. Tinggal tak? Tinggal. Mudah-mudahan tu tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Bukan sakat yang haram. Nabi suruh kita tinggal yang syubhah. Yang duduk antara halal dengan haram. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Kira tak boleh lah senang. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang meragukan kamu dan ambil yang sahih yang tak meragukan kamu. Syubhah. Ini duk berkeliling orang. Ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata tak boleh, yang ni kata boleh, yang ni kata tak boleh. Yang mana satu kami nak ambil ni? Boleh tak kami pegang yang boleh ni senang sikit? Betul. Tu kita. Pasal apa yang duk teras sangat pasal apa? 30,000 masuk dalam tu. Tu. Nabi kata, kalau ada orang kata boleh, ada orang ni kata tak boleh, maka dia jadi syubhah. Bila syubhah, Nabi suruh buat apa? Tinggal. Boleh? Kalau sayang kat Nabi, benda-benda yang tuan-tuan rasa ragu, tinggal. Patuh sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, mencintai Nabi SAW akan mengharuskan apa ni? Menuruti keteladanan kepada baginda Nabi SAW. Apa dia? Ikut sunnah-sunnah Nabi SAW. Ikut sunnah-sunnah Nabi SAW. Allah ni, tuan-tuan pakai serban ni pakai serban ni bukan sebab handsome tuan. Handsome lah juga sikit-sikit. Tengok tu Haji saya gak serban tu, masya-Allah. Saya ingat Syekh Nuruddin di kat tepi sana. Risau saya. Dan saya masad. Nah, dan salih asmat dan sebab salih asmat pakai serban ni pasal apa? Pasal apa pakai serban? Pasal pakai serban? Pakai serban sebab nak ikut sunnah Nabi SAW. Ikut sunnah Nabi SAW. Buat nanti ya Rasulullah, saya waktu hidup dunia dulu ni, dengar Nabi SAW pakai serban. Tapi saya tak tahu Nabi punya serban macam mana. Tapi pakai juga. Pasal apa? Sebab nak ikut kamu ya Rasulullah. Tolonglah syafaat kami. Harap macam itulah. Nah, saya syafaat. Ni simpan janggut ni. Orang lelaki simpan janggut ni, saya tak tahu ada orang ada janggut, tak ada janggut semua tutup kan. Simpan janggut ni pasal apa? Sebab nak tiru Nabi SAW. Janggut Nabi bukan janggut kita. Janggut Nabi SAW ni padat. Saya pun teringin nak simpan janggut macam tu. Macam orang Arab ni. Dia boleh sini tarik. Turun macam ni. Try kat simpan. Dia tubuh sebelah tak ada. Saya ingat sebelah tu tak jadi. Saya lihat simpan. Allah, janggut orang Melayu tu 1 kilometer sorat. Janggut orang Arab. Sadu semak. Padat. Kalau ada tuan-tuan yang jenis ada lagu ni. Janggut ni. Simpan lah buat macam rambut janggut Nabi SAW. Smart. Orang lelaki-lelaki. Saya tak ada, tak payahlah tuan-tuan. Ada campur mai ke mana tu. Hindang sangatlah saya Muhammad. Pasal apa? Nak tiru Nabi SAW. Nak tiru Nabi SAW. Banyak kelebihan-kelebihan dalam simpan janggut ni.
Tapi tuan-tuan, orang perempuan jangan simpan janggut pula, buruk. Dia pun kalut kot lah simpan janggut perempuan. Ada selai dua tubuh orang dia kalut dah simpan tak payah. Orang perempuan tak ada, orang lelaki simpan janggut. Kuna tu pun Nabi SAW. Salih Allah si Muhammad tuan-tuan. Ada. Kita ni, ada benda sunnah kita boleh tiru, ada benda kita tak boleh tiru. Ada benda yang ada di sisi Nabi yang kita boleh tiru, dan ada benda kita tak boleh tiru. Nah, Nabi SAW ni segak Nabi SAW. Segak sangat-sangat. Tuan-tuan, rambut Nabi SAW ikal. Dia rambut Nabi SAW ni dia beralun. Dia tak terlalu kerinting, tak pula terlalu lurus. Rambut orang Arab kebiasaannya kerinting. Nah, rambut orang Asia belah-belah kita ni biasanya rambut lurus. Nabi SAW kerinting tak, lurus tak. Rambut Nabi SAW duduk antara keduanya, dia beralun. Beralun. Ha ni. Bila Nabi SAW simpan rambut panjang, rambut Nabi SAW biasa dia ada 3 tahap. Limah, jummah, wafrah. Melepasi 2 telinga, duduk di antara telinga dan bahu, dan mencecah bahu. Ni 3 tahap rambut Nabi SAW. Nah, Nabi hanya membotakkan kepala waktu Nabi SAW pergi haji umrah. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu lain tak. Nabi biasa rambut panjang, rambut Nabi mencecah bahu. Biasanya rambut Nabi duduk di antara leher dengan dia telinga dengan duduk tengah-tengah ni. Rambut Nabi SAW dia panjang ni tuan-tuan sekalian, dia panjang daripada atas dilipat ke belakang. Ya tahu. Dia tak nipis tepi ni, nipis kita nipis kok ni, tarik mai kok ni, tolak mai kok tu, tutup mai sebelah, toreh mai tang ni. Tu K-pop dia panggil. Nabi SAW seorang panjang tarik ke belakang macam tu. Dan tuan-tuan boleh bayang rambut dia beralun. Beralun. Subhanallah. Dan pernah ketika Nabi SAW dia tak sikat rambut dia. Dia tak belah rambut dia. Rambut Nabi SAW turun pergi ke depan ni, tutup ke depan ni. Subhanallah, saya tak boleh nak bayang macam mana handsome-nya Nabi SAW. Dengan rambut macam tu, subhanallah dan pula kulit Nabi SAW putih merah. Dari Nabi SAW luas. Nak cerita, biasa orang dari luar ni orang yang cerdik-cerdik sikit lah. Saya lihat sama tuan. Nah, kepala Nabi SAW nampak besar. Bukan jalan macam kepala besar tu. Kepala Nabi SAW nampak besar sebab sesuai dengan bau dia yang lebar. Bau Nabi SAW lebar. Bau dia luas. Dada Nabi SAW bidang. Dada bidang, bau luas. Maka sesuai lah dengan kepala Nabi SAW macam tu. Muka Nabi SAW tuan-tuan, putih merah. Orang lelaki-lelaki putih merah, superb lah tuan-tuan. Ha ni. Berjalan subhanallah, kalau kena panas, nampak muka Nabi SAW merah. Bila Nabi SAW marah, nampak muka merah. Nabi khutbah, nampak muka Nabi SAW merah. Yang nak kata putih Nabi SAW tu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, hidung Nabi SAW mancung. Kalau tengok pada jauh macam bengkok kat sini, tapi tak bengkok, dia bercahaya. Kening Nabi SAW ni, dia melengkung. Subhanallah. Ni jenazin. Kat sebelah. Ni. Subhanallah. Mata Nabi SAW bulat. Bulu matanya subhanallah panjang. Bulu mata Nabi SAW. Matanya hitam, yang putihnya putih, yang hitamnya hitam. Gigi, mulut, bibir Nabi SAW merah delima. Gigi Nabi tersusun. Susunnya cantik gini. Susunya cantik. Dan sedikit renggang di tengah ni. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi laisa bil tawil wa laisa bil qasr. Tidak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Tinggi Nabi ni pertengahan. Kalau Nabi duduk di kalangan orang tinggi, Nabi nampak rendah. Bila Nabi duduk di kalangan orang rendah, Nabi SAW nampak tinggi. Nabi ni tengah. Badan Nabi tidak terlalu kurus, tidak pula terlalu gemuk. Badan fair je. Badan Nabi SAW ni, dia kalau tengok, dia tak, orang tengok dia, orang tak kata dia gemuk. Dan orang tengok dia tak kata dia kurus. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah bagi
kelebihan ni kepada seseorang. Tak semua orang dapat. Kita dalam bab pakaian Nabi SAW kita boleh tiru. Bab pakai kopiah, pakai serban, pakai kayu sugi, pakai Musallih Asyid Muhammad tuan-tuan, cara berjalan. Kita boleh tiru Nabi SAW. Nabi jalan macam mana? Orang Islam berjalan lagu mana? Berjalannya firm, tegas, cepat. Orang Islam jalan. Sehingga ada ulama yang memakruhkan orang Islam berjalan longlai macam orang sakit. Jalan. Saya Umar jumpa seorang lelaki jalan lelaki-lelaki gitu, dia kata apa? Kamu ni sakit ke? Tak, wahai Amirul, saya tak sakit. Jalan elok sikit. Suruh orang jalan, orang Islam dia kena kemas. Macam Nabi SAW jalan. Mas, jalan dia panggil fast pace. Jalan laju punya pace. Macam orang ada tujuan, punya lemah-lemah lengket sari apa ni, kaki duk menyeret, tu bukan orang Islam. Orang Islam kemas, smart, jalan tegak tapi penuh dengan tawaduk. Orang Islam. Benar Salih Al-Syamad. Dalam bab jalan boleh tiru Nabi, dalam bab akhlak boleh tiru Nabi, dalam bab percakapan boleh tiru Nabi, tapi dalam bentuk fizikal kadang kita tak boleh nak tiru Nabi SAW. Dah beranak-beranak, lahir rambut kerinting macam Maggie. Buat ke mana? Ni Salih Al-Syamad, beranak-beranak kulit gelap. Nak buat macam mana? Tak boleh nak buat. Tapi ada seorang tuan-tuan, guru saya cerita, dia punya cita kat Nabi ni dia nak buat semua. Nabi rambut panjang, dia simpan rambut panjang. Salih Al-Syamad. Nabi pakai macam ni, dia pakai macam ni. Dia punya nak tiru Nabi SAW ni. Dia punya nak, apa yang boleh tiru, dia boleh. Satu aja dia tak boleh nak tiru. Kulit dia gelap. Kulit dia hitam. Tak, dia kata apa? Dia minta doa daripada dia muda. Ya Allah, bagilah aku jadi kulit macam Nabi SAW. Dia punya cinta tu. Aku, ya Allah, bagilah kulit aku. Sungguh tuan-tuan, Allah bagi dia, wajah dia berubah jadi putih. Macam Nabi SAW. Subhanallah. Tuan-tuan. Tuan-tuan doa ya, doa. Terus ada pakailah aku putih ke. Apa putih ke. Muka putih, tangan hitam. Meluat aku. Ni. Tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada benda yang kita boleh tiru Nabi SAW. Ada benda yang terkait dengan fizikal, kita tak boleh nak tiru bagi Nabi SAW. Sedaya yang mampu untuk kita ikut bagi Nabi SAW. Dan yang berikutnya, yang pertama tadi penghormatan, yang kedua tadi ketundukan, yang ketiga tadi keteladanan sunnah Nabi SAW, dan yang keempat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mendahulukan baginda Nabi SAW dalam apa sahaja bentuk ketaatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amr al-As berkata, sebelum dia masuk Islam, Amr al-As sebelum dia masuk Islam, dia kata apa? Sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun yang lebih aku benci daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amr al-As belum dia masuk Islam, dia kata tu, tak ada manusia aku benci lebih pada Nabi SAW. Dialah orang yang bertanggungjawab pi sampai ke Habasyah tu, pi tuntut tu orang-orang sahabat-sahabat Nabi hijrah ke Habasyah tu untuk dibawa balik mai untuk dihukum. Dia Amr al-As. Tak ada manusia aku benci pada Nabi SAW. Tapi setelah dia masuk Islam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tidak ada manusia pun yang lebih aku cintai dan lebih diagungkan daripada Nabi SAW. Dia mengatakan, seandainya, ni Amr al-As kata ni, seandainya aku diminta untuk menggambarkan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepada kamu, tentu aku tidak mampu untuk melakukannya sebab aku tidak pernah menajamkan pandanganku kepada baginda sebagai pengagungan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kalau hampa suruh aku cerita pasal Nabi SAW secara detail, aku tak boleh nak cerita. Tahu pasal apa? Pasal aku tak pernah duk perhati muka Nabi SAW. Macam tu. Pasal apa? Pasal hormatnya kat baginda Nabi SAW. Sebab tu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, biasanya sifat-sifat watak-watak Nabi SAW ni, fizikal Nabi SAW biasa dicerita oleh anak-anak kecil. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Banyak adik-adik dalam tu Anas bin Malik radhiyallahu. Pasal apa? Anas duduk dengan Nabi SAW. Dia budak-budak ayat tu. Dia cerita wajah Nabi SAW, mata Nabi SAW, kening Nabi SAW.
tubuh Nabi SAW. Siapa? Biasanya ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalangan budak-budak kecil. Orang tua-tua tak berani nak tengok Nabi SAW, nak angkat kepala lebih tak. Tuan-tuan, subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Dan Urwah bin Mas'ud berkata kepada orang Quraisy. Urwah bin Mas'ud dia kata, dia cerita tentang apa yang dilihat penghormatan sahabat Nabi SAW kepada baginda Nabi SAW. Last. Tak penting ni. Dah dekat pukul 9 lah. Baik, dia kata, wahai kaumku, aku telah diutus ke Kisra di Parsiyu, Kaisar dan para raja. Aku pergi tengoklah. Tempat raja-raja yang hebat tu. Sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi tengok dah. Namun aku tidak pernah tengok seorang raja pun yang diagungkan oleh segenap rakyatnya lebih daripada pengagungan para sahabat Nabi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu dia pergi mana? Waktu, kalau tak salah saya kisah ni, waktu perang, waktu Hudaibiyah. Dia jadi wakil kepada orang Quraisy, pergi berjumpa dengan, untuk deal dengan Nabi SAW dan para sahabat. Dia tengok, dia cerita balik kepada orang Quraisy, dia kata, aku tak pernah tengok orang macam ni. Aku tak pernah tengok macam mana para sahabat sangat menghormati dan mengagungkan Nabi SAW macam ni. Aku tak pernah tengok. Aku pergi jumpa dah raja-raja yang hebat-hebat. Aku jumpa dah kerajaan besar-besar. Aku tak pernah tengok. Dia kata, demi Allah, mereka, yakni para sahabat Nabi SAW, tidak memandang dengan tajam kepada baginda sebagai bentuk pengagungan mereka kepada Nabi SAW. Tak pernah duk tengok. Perhati muka, tak pernah. Pasal apa? Hormat. Subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidaklah baginda Allahumma salli ala sayyidina Muhammad meludah kecuali dengan tapak tangan seorang daripada mereka akan mendadahnya. Kemudian dilumurkan pada wajah dan dadanya. Sampai macam tu. Ludah Nabi, mereka tak pernah biar ludah Nabi sampai cecah ke tanah. Mereka akan ambil lumur ke tanah. Sampai macam tu pengagungannya. Allahumma salli ala sayyidina. Lalu tak kala baginda Nabi SAW berwuduk, maka hampir sahaja mereka berbunuhan kerana merebut sisa bekas air wuduk baginda Nabi SAW. Subhanallah. Tuan-tuan tengok macam mana para sahabat baginda Nabi SAW dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, Allahumma salli. Kita tak ada Nabi SAW, tak ada wafat. Nabi SAW, fizikal Nabi SAW tidak bersama dengan kita pada waktu. Salli ala sayyidina. Tapi Allahumma salli ala, apa yang kita buat tuan-tuan sekalian akan diketahui oleh baginda Nabi SAW. Selawat-selawat kita akan disampaikan kepada baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW menjawab setiap salam-salam daripada kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sekadar mana yang kita mampu untuk buat, di antaranya kita sebut tadi ni, salli ala sayyidina Muhammad, penghormatan, ketundukan, ketaatan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengikut kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keteladanan baginda Nabi SAW, mendahulukan perintah Nabi SAW dalam segala benda. Maka itu yang saja mampu kita buat. Mudah-mudahan insya-Allah dengan sekadar kemampuan kita yang sikit tu, nak cinta lebih pun tak boleh nak pergi sampai ke tahap macam tu. Macam mana para sahabat yang tengok Nabi SAW depan mata-mata mereka. Maka sekadar mana yang mampu kita buat dan usaha untuk kita buat, maka mudah-mudahan Allah mengira dia sebagai kita telah pun berusaha untuk menzahirkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beramal dengan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut segala perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan segala larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah, dan belajarlah untuk mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah mengira kita sebagai hamba Allah ataupun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam usaha untuk mendapatkan kesempurnaan cinta daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan. Sudah cukup sekadar itu tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Saya terima kasih kepada pihak masjid yang sudi untuk menganjurkan program kita pada malam ini, insya-Allah.
dan saya minta ampun, minta maaf anda ada sebarang kesalahan. Dan sebelum saya nak tutup majlis, dekat belakang sana, kami ni madrasah ni, madrasah sekolah-sekolah ni di antara yang agak terkesan dengan PKP lah. Jadi tuan-tuan, saya tak berhajat nak kutip wakaf daripada tuan-tuan, nak kutip sumbangan ke apa, tak. Cumanya untuk, sebab madrasah saya buat sekolah tanpa yuran. Dia tak ada yuran apa semua. Pelajar-pelajar kita mengaji percuma. Nak kena biaya banyak-banyak benda lah. Kita punya overhead bulanan pun 30,000 lebih sebulan. Tuan-tuan boleh bayang nak run madrasah tanpa ada yuran. Mana nak cari? Jadi saya pun pikak-pikak, kami buat produk, jual susu kambing, campur dengan beras perang, campur dengan biji kopi loba, campur dengan sallallahu alaihi Muhammad kurma. Jadi sangat sesuai untuk semua peringkat umur lah, daripada umur 2 tahun ke atas sampailah warga emas. Saya sendiri pun duk amal sebab kadang-kadang tak sempat nak makan apa semua. Jadi itulah makanan. Tuan-tuan yang nak diet ke, tak mau makan malam-malam apa semua, nak kuruskan badan, minum yang tu, insya-Allah dikenyang sebab ada beras perang dalam susu tu. Tuan-tuan, saya buat jualan dekat luar sana. Jualan tu untuk menjana pendapatan Kompleks Islam Darul Faizin. Jadi tuan-tuan tak keberatan untuk tolong kami, insya-Allah boleh dapatkan dekat luar sana. Dan belilah dengan niat untuk membantu Kompleks Islam Darul Faizin, insya-Allah. Tuan-tuan, Allah akan menggantikan yang lebih baik pada tuan-tuan, insya-Allah. Kita ada ejen dekat sini pun, kalau kuku habis boleh order balik dan kita akan hantar ke rumah tuan-tuan lah. InsyaAllah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.